Masih yang dilaksanakan pada hari ini adalah menggunakan contoh pusat pemberian vaksin ataupun PPV kategori 1 yang terdiri daripada 10 orang petugas KKM dan 10 orang petugas bukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Hari ini kita laksanakan projek perintis pemberian vaksin AstraZeneca bersama dengan 6 healthcare organisers. Ke-6 healthcare organisers ini akan ditempatkan di 4 PPV AstraZeneca iaitu di UKM, UM, World Trade Center dan IDCC Shah Alam. Saya diberi jemputan oleh pihak Project Health Corporation Sdn Bhd untuk bersama-sama untuk memberikan vaksin COVID-19 atas nama AstraZeneca hari ini. Okey, dari segi jenama vaksin, ada yang kata Sinovac lah, AstraZeneca dan sebagainya. Bagi saya, kerajaan mempunyai struktur pentadbiran yang bagus. Kita cerita pasal Kementerian Kesihatan, sebenarnya di bawah Kementerian Kesihatan banyak lagi agensi-agensi yang memastikan bahawa setiap vaksin yang masuk ke dalam negara kita adalah vaksin yang selamat. Kita boleh sebut lagi MPRA lagi, kita bekerjasama juga dengan Project Health Corporation. Semua agensi-agensi memastikan yang masuk dalam tubuh kita ada benda yang selamat dan juga suci. Setakat ni kita punya feedback adalah sangat bagus. Perjalanan daripada pagi lancar sehingga sekarang. Dan Alhamdulillah tidak ada kesan sampingan apa-apa yang kita nampak. Walaupun pihak doktor, pihak penganjur menyediakan semua peralatan kecemasan, tapi Alhamdulillah setakat sini semua terkawal. The vaccination went very well. It was very smooth. It done very smoothly, and yeah, it makes me feel much more comfortable. Going out now, being vaccinated, and there was no hassle or anything like that with the whole process of getting this whole thing done. Pengalaman saya suntik ni, saya rasa alhamdulillah tak ada sakit langsung. Memang rasa kalau suntik ambil darah tu lagi sakit. Jadi saya rasa macam tak rasa apa. Jadi bila orang kata sebelum saya pergi, orang kata jauh besar lah, sakit lah kan. Tapi tak ada. Itu semua orang kata kabar angin. Tak ada apa nak takut lah langsung sebab saya mungkin tebal sikit pun. So saya tak rasa apa-apa pun. Lepas doktor withdraw jarum pun saya tak rasa lagi. Pharmacist as my profession, I know the risks and the benefits of the injection, and definitely there's more benefits taking. So I would encourage everyone in Malaysia to get this vaccine or to get whatever vaccine that you are given. Go for it, and nobody is safe until everybody is safe. So that's my message to all the Malaysians. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Kita teguh, kita menang. Kita teguh, kita menang. Saya adalah penerima vaksin COVID-19. Apa maklumat yang perlu saya tahu? Mengenali COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang disebut SARS-CoV-2. Apakah gejala COVID-19? Gejala mungkin muncul 2 hingga 14 hari selepas terdedah kepada virus. Gejala yang mungkin dialami adalah demam atau menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot atau badan, sakit kepala, kehilangan deria rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya atau muntah, atau cirit-birit. Golongan berisiko mendapat jangkitan COVID-19 adalah kanak-kanak, warga emas berusia 65 tahun ke atas,
pesakit dengan penyakit kronik, pesakit dengan daya ketahanan badannya rendah, wanita hamil. Vaksin COVID-19 diberikan kepada manusia bagi mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Majlis Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Semua penduduk Malaysia berusia 18 tahun yang layak boleh menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Keutamaan diberikan kepada petugas barisan hadapan, mereka yang berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 seperti warga emas, pesakit dengan masalah perubatan seperti pesakit jantung, kencing manis, darah tinggi, asma, kanser dan sebagainya. Anda tidak layak menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sekiranya anda mempunyai sejarah kemasukan ke hospital akibat dari alahan yang teruk, mengalami reaksi alahan yang teruk setelah menerima dos pertama vaksin jenama ini, mempunyai reaksi alahan yang teruk terhadap mana-mana vaksin yang pernah diterima sebelum ini, sedang hamil atau sedang menyusukan bayi. Tidak. Penerima vaksin tidak dibenarkan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 yang akan diterima. Ianya bergantung kepada bekalan stok sedia ada di pusat vaksinasi. Ya, vaksin ini selamat digunakan kerana ia telah berdaftar dan telah diluluskan oleh Bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA pada 8 Januari 2021 untuk penggunaannya di Malaysia. Pihak Food and Drug Administration FDA telah membenarkan penggunaan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sebagai langkah kecemasan untuk mencegah COVID-19 dalam kalangan individu berumur 16 tahun dan ke atas di bawah penggunaan kecemasan kebenaran EUA. Tubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah memperakui bahawa vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech boleh digunakan bagi tujuan kecemasan pada 31 Disember 2020. Ia juga telah diluluskan oleh pihak berkuasa kesihatan di USA, UK, negara-negara Eropah dan Singapura. Malah, sebanyak 48 negara telah memperakui penggunaan vaksin ini. Maklumkan kepada petugas kesihatan sebelum menerima suntikan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech sekiranya anda mempunyai sejarah alahan yang teruk, mengalami masalah pendarahan, sedang dalam rawatan ubatan pencair darah, sedang mendapat rawatan yang merendahkan sistem imun badan, sedang mengandung atau merancang untuk hamil, sedang menyusukan bayi, atau telah menerima vaksin COVID-19 daripada jenama yang lain. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech
adalah jenis mRNA, di mana bahan utama adalah mRNA, lipid, gula dan garam. Vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech akan diberikan secara suntikan ke dalam otot seperti di otot bahu. Anda akan menerima sebanyak 2 dos vaksin dalam selang masa 3 minggu atau 21 hari. Anda perlu memastikan untuk menerima kedua-dua dos bagi memastikan perlindungan optima. Bagaimanapun, vaksin ini tidak memberi jaminan untuk melindungi semua orang daripada menghidap jangkitan COVID-19. Vaksin akan mula menunjukkan keberkesanan melalui peningkatan antibodi dalam badan bermula dari hari ke-12 selepas dos pertama diberikan. Pembentukan antibodi akan meningkat secara mendadak selepas pemberian dos kedua. Ini bermakna seseorang akan dilindungi secara optima selepas menerima kedua-dua dos untuk mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang serius. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP norma baharu dalam kehidupan seharian walaupun selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Amalkan 3W. Elakkan 3S. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Pakai pelitup muka. Elak bersalaman atau bersentuhan. Lakukan disinfeksi pada permukaan yang kerap disentuh. Amalkan etika batuk dan bersin dengan betul. Segera dapatkan rawatan sekiranya bergejala. Duduk di rumah jika tiada urusan penting di luar. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup, dan bersembang dekat-dekat. Setelah menerima suntikan vaksin COVID-19, penerima vaksin perlu berada di ruang pemerhatian yang ditetapkan sekurang-kurangnya selama 30 minit. Anda mesti memaklumkan kepada petugas kesihatan atau mendapatkan rawatan segera sekiranya anda mengalami tanda-tanda berikut selepas menerima vaksin COVID-19, iaitu kesukaran bernafas, pembengkakan muka, bibir dan tekak, denyutan jantung yang sangat cepat, ruam teruk timbul di seluruh badan, merasa pening dan lemah tubuh badan. Penerima vaksin perlu sentiasa mengamalkan norma baharu dan mengikuti langkah pencegahan penyakit COVID-19, iaitu pakai pelitup muka, patuhi jarak fizikal 1 meter antara satu sama lain ketika berurusan, sentiasa sanitasi permukaan yang kerap disentuh, kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Duduk di rumah jika tiada urusan penting di luar. Segera dapatkan rawatan jika bergejala. Anda perlu menyimpan kad vaksinasi yang diberi oleh anggota kesihatan. Apabila mendapat dos pertama, anda akan diberi kad vaksinasi untuk menunjukkan bila anda perlu mendapatkan dos kedua vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Vaksin ini adalah selamat dan kesan sampingan yang telah dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara. Kesan sampingan ringan yang kerap dilaporkan adalah seperti berikut: sakit di tempat suntikan, penat atau tiredness, sakit kepala,
sakit otot, menggigil, sakit sendi, demam, bengkak di tempat suntikan, kemerahan di tempat suntikan, loya, berasa tidak sihat, pembengkakan kelenjar limfa dan kesan-kesan sampingan yang mungkin akan dilaporkan dari semasa ke semasa. Walaupun sangat jarang berlaku, ada kemungkinan vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech boleh menyebabkan reaksi alahan yang teruk. Gejala alahan yang teruk biasanya berlaku dalam tempoh beberapa minit hingga 1 jam setelah menerima vaksin COVID-19 Pfizer-BioNTech. Sekiranya anda mengalami kesan sampingan selain yang telah dinyatakan tadi, sila lapor ke klinik kesihatan terdekat dan dapatkan rawatan dengan segera. Terdapat kemungkinan kesan sampingan yang lain yang belum dilaporkan. Anda boleh memilih untuk tidak menerima vaksin kerana penerimaan vaksin COVID-19 ini adalah secara sukarela. Sekiranya anda adalah petugas barisan hadapan, mempunyai penyakit kronik dan warga emas, penerimaan vaksin ini boleh membantu mengurangkan risiko keterukan penyakit apabila anda dijangkiti. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, sila bertanya kepada petugas kesihatan berhampiran. Anda juga boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan Malaysia seperti yang tertera, iaitu covid-19.moh.gov.my/vaksin-covid-19. Pilih untuk menerima vaksin COVID-19 sebagai frontliner atau petugas barisan hadapan. Pengambilan vaksin dapat memberi lebih perlindungan kepada diri dan pelanggan dalam mencegah jangkitan COVID-19. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP norma baharu dalam kehidupan seharian walaupun selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Ingat, kombinasi menerima suntikan vaksin COVID-19 dan mengamalkan norma baharu adalah pilihan terbaik bagi melindungi diri dan orang lain daripada jangkitan COVID-19. #Kita jaga kita. #Vaksin melindungi. Hello， 大家好，我是陈心怡医生。今天呢是我接种新冠疫苗的大日子，我一大早呢就来到这个接种疫苗中心等候。是的，我昨晚呢睡了一个好觉，然后今天呢也吃好了早餐，来这里等候。大家可以看到我身后这个是第一个柜台。当我们到达这个疫苗中心的时候呢，我们就可以在第一个柜台登记，让他检查一下你的名字呢是在那个名单里面。然后呢，他们也会跟你拿你的体温体温正常呢才能够进入这个疫苗中心。大家也千万别忘了，记得带上你们的手机，有 MySejahtera 的手机和你的 IC 身份证来这个疫苗中心。现在我在第二个柜台等待，在这里呢，医护人员们呢会让我再次的扫描这个 MySejahtera， 这是要确认呢我们已经到达了疫苗中心。我现在已经来到第三个柜台了。第三个柜台呢是让我们填写这个关于疫苗的同意书。
所以我们会收到这个2份疫苗同意书。这里呢有4道问题必须回答。第一道问题是你是否曾经有在接种疫苗后有一些严重的副作用？第二题是你是否有严重过敏？第3个呢是你是否怀孕？和第4题是你是否正在哺乳？当你回答完这些问题后呢，可以在下方签上你的名字，表示同意。当然，如果在这个时候你有任何问题，你也能够请教医生，医生会回答你任何有关疫苗的问题。在填了同意书后呢，我们很快的来到第4个柜台。在第4个柜台呢，医护人员呢会进一步的检查你的名字、身份证号码和 MySejahtera 的验证号码。各位大家好，我现在呢已经在等候接种疫苗了。从刚才呢注册到这个接种疫苗的房间呢，大概花了我30分钟左右。我现在感觉有点紧张，因为接下来就轮到我了。大家记得哦，一定要穿宽松的衣服才方便接种疫苗。好啦，我已经打了第1剂的这个新冠疫苗了。是啊，手臂有一点痛。在这里呢，医护人员呢会为我解释一下疫苗可能会有的副作用，然后会给我这个疫苗卡，告诉我下一次我的这个接种的时间是什么时候。我必须在这里观察15到30分钟。在这里呢，医生会观察我们是不是对疫苗有出现一些过敏的现象。如果呢你有任何过敏的现象呢，记得要通知这里的医护人员。15分钟后我就能够回家啦，拜拜。好啦，我已经完成我的第1剂疫苗的接种了。还没有注册朋友，记得尽快去登记注册接种疫苗。记得保护自己，保护大家。Protect Health merupakan pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta. Pemberian vaksin di fasiliti masing-masing terdapat 4 kategori, iaitu yang pertama Pusat Pemberian Vaksin General Practitioner PPV-GP, kedua Pusat Pemberian Vaksin Klinik Pakar PPV-KP, ketiga Pusat Pemberian Vaksin HS Hospital Swasta, dan keempat Pusat Pemberian Vaksin Pusat Jagaan Ambulatory PPV-ACC. Manakala untuk pemberian vaksin di luar fasiliti pula terdapat 2 kategori, iaitu PPV AstraZeneca PPV-AZ dan juga PPV Industry PPV-IN. Setakat hari ini lebih daripada 2,500 pengamal perubatan swasta telah berdaftar dengan Protect Health Corporation Sdn Bhd untuk memberikan vaksin. Protect Health Corporation setakat hari ini telah melatih lebih daripada 5,000 pengamal perubatan swasta, di mana mereka diberi latihan untuk memberi vaksin daripada jenis Pfizer, Sinovac dan juga yang terkini AstraZeneca. Mereka juga dilatih bagaimana untuk menguruskan pengendalian pusat pemberian vaksin untuk semua 6 jenis pusat pemberian vaksin di bawah kendalian Protect Health Corporation. Saya rasa amat bersyukur kerana ada Protect Health yang dapat membantu kerajaan untuk menjalankan program vaksinasi massal ini. Saya merayu dan meminta rakyat Malaysia untuk mendaftar untuk vaksin. Vaksin ini hasil usaha saintis seluruh dunia. Dia diiktiraf sebagai selamat, berkualiti dan berkesan untuk menangani wabak COVID-19. PPV AstraZeneca World Trade Center Kuala Lumpur adalah PPV yang terbesar di Malaysia dengan kapasiti 8,100 dos sehari. Berikutnya adalah PPV AZ di UKM dan UM dengan masing-masing kapasiti 1,300 dos sehari. Berikutnya pada 24 Mei kita akan buka PPV AZ di IDCC Shah Alam dengan kapasiti 3,000 dos sehari. Dalam program vaksinasi ini yang besar-besaran peranan volunteers atau sukarelawan sangat penting. Dan kita sangat mengalu-alukan sukarelawan datang tampil ke hadapan untuk membantu. Ada banyak sebenarnya peranan yang mereka boleh main.
Di setiap pusat pemberian vaksin AstraZeneca, kami akan ada petugas bukan kesihatan terdiri daripada MyVac, Bulan Sabit Merah, Rela, ATM juga dibantu oleh pihak polis untuk menguruskan crowd control, pengambilan suhu dan pendaftaran. Well, to all the people who have not registered, kindly do so. You may have your doubts about certain things because of the social media, but I think this is the best protection after what you follow the SOP, which is wearing the mask, the social or physical distances, and also the sanitization and all that. Go ahead and do it so that you are safe and you keep others safe. Benda ni pun buat tak susah, cepat je. Kadang tak terasa pun dia cucuk kan. Jadi very run smoothly lah. Tidak lama juga lagi pusat pemberian vaksin industri akan bermula PPV-in dan beberapa pusat pemberian vaksin AstraZeneca juga akan dibuka di negeri-negeri lain. Jadi kita ada tugas yang sangat besar ni. Jadi sama-samalah kita pikul beban ni, bersama-samalah kita Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Lindung diri, lindung semua. Yes, I think I am very happy. Gembira sangat sebab kita dapat vaksin ni. Saya gembira. 开心，因为可以防掉 COVID。 Kos dah tentu. Penting lah. Okey tak? Saya berminat. Tak sabarlah ni untuk dapatkan vaksin ni. Oh ya, for sure. Vaksin kala tak boleh sikit-sikit. Setiap penyakit kita kena ambil ubat kan. So saya rasa kalau ini salah satu cara dia, why not? I think once we do take the vaccine, we become safer. People can go out again, can do their own stuff. Mesti kita ada rasa risau sikit. Initially, when I didn't know much about it, yes. 想是有的，怕是有一点怕的，不过也要打嘛。如果你不打，怎样预防？ Whatever the government choose for us, I think I'll trust them lah. But then when I started to read up, and then they showed that there is actually very, very minimal side effects. I think they need to read up more on the vaccines, the information that's out there. Dia memang terbukti secara klinikal, kita sepatutnya consider lah untuk ambil vaksin ni. Jangan takut sebab dia lebih kita kena fikirkan semua orang, bukan diri kita sendiri saja. Kita ambil untuk mengelakkan dan kita dapat semula hidup seperti suasana yang dulu. Balik kampung, jumpa family yang dah lama tak jumpa. Go lepak with my friends all nak mamak, ya. 出街走街。 Terutamanya kita dapat pulang ke kampung kan, kita dapat pergi sana sini. Patutlah bagi. Everyone needs to get vaccinated. Patutlah untuk lindungi komuniti rakyat Malaysia. Don't be afraid, just go and take the vaccine. Akan secepat mungkin sebelum kes-kes naik. Please do get vaccinated. மக்கள் இந்த வேக்சின் பயன்படுத்தணும். அது நீங்கள் பயன்படுத்தி மற்றவங்களுக்கு இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நல்லபடியாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். We all have to be safe, and it seems like the best solution right now we have is to vaccinate. We need some hope, so this is hope. Coming vaccine coming okay. I think it's an absolute necessity. みんなワクチン受けるべきかなって思ってます。みんなの安全のために。 Saya adalah penerima vaksin COVID-19. Apa maklumat yang perlu saya tahu? Mengenali COVID-19. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh coronavirus yang disebut SARS-CoV-2. Gejala COVID-19.
Gejala mungkin muncul 2 hingga 14 hari selepas terdedah kepada virus. Gejala yang mungkin dialami adalah demam atau menggigil, batuk, sesak nafas, keletihan, sakit otot atau badan, sakit kepala, kehilangan daya rasa atau bau, sakit tekak, kesesakan atau hidung berair, loya atau muntah, atau cirit-birit. Golongan berisiko mendapat jangkitan COVID-19 ialah kanak-kanak, warga emas berusia 60 tahun dan ke atas, pesakit dengan penyakit kronik, pesakit dengan daya ketahanan badan yang rendah, wanita hamil. Vaksin COVID-19 diberikan kepada manusia bagi mengawal penularan penyakit COVID-19. Apabila semakin ramai orang mendapat vaksinasi, semakin ramai penduduk membentuk antibodi dan seterusnya mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang lebih teruk. Secara tidak langsung, ia boleh melindungi golongan yang berisiko yang tidak layak menerima vaksinasi. Majlis Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam yang bersidang pada 3 Disember 2020 mengambil ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh kerajaan. Siapakah yang layak menerima vaksin COVID-19 CoronaVac? Semua penduduk Malaysia berusia 18 tahun dan ke atas layak menerima vaksin COVID-19 CoronaVac. Siapa yang tidak layak menerima vaksin COVID-19 CoronaVac? Anda tidak layak menerima vaksin COVID-19 CoronaVac sekiranya anda mempunyai alahan kepada CoronaVac atau mana-mana bahan kandungan CoronaVac. Tanda-tanda tindak balas alahan mungkin termasuk ruam atau kegatalan kulit, sesak nafas dan bengkak pada muka atau lidah. Hubungi doktor anda atau pergi ke hospital kecemasan terdekat dengan segera sekiranya anda mengalami tindak balas alahan. Mempunyai sejarah alahan terhadap mana-mana vaksin yang lain, mempunyai masalah sistem saraf yang teruk seperti radangan saraf tunjang dan sindrom Guillain-Barré, mempunyai penyakit teruk dan atau kronik yang tidak terkawal jika anda mengandung atau menyusukan bayi. Adakah kanak-kanak, remaja dan warga emas layak menerima vaksin CoronaVac? Tidak. CoronaVac tidak disarankan untuk kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah kerana data keselamatan dan keberkesanan yang terhad buat masa ini. Penggunaan vaksin kepada warga emas berusia 60 tahun dan ke atas pada masa sekarang adalah tidak disarankan. Adakah saya boleh mendapatkan vaksin COVID-19 sekiranya saya sedang mengandung atau menyusu bayi? Data mengenai penggunaan CoronaVac oleh wanita hamil atau sedang menyusu bayi adalah terhad. Penggunaan vaksin ini oleh wanita hamil dan ibu yang menyusu bayi adalah tidak disaran. Ciri-ciri vaksin CoronaVac. Teknologi vaksin ini adalah terbukti. Vaksin ini menggunakan virus nyah aktif. Virus dimatikan menggunakan suhu yang tinggi, radiasi atau bahan kimia. Virus yang telah dimatikan merangsang tindak balas imun. Badan akan menghasilkan tindak balas imun ke atas jangkitan. Adakah saya diberi pilihan untuk memilih jenis vaksin COVID-19? Tidak. Penerima vaksin tidak dibenarkan untuk memilih jenis vaksin COVID-19 yang akan diterima. Ianya bergantung kepada bekalan stok sedia ada di pusat vaksinasi. Adakah vaksin COVID-19 CoronaVac selamat penggunaannya di Malaysia?
pihak berkuasa kawalan dadah Malaysia, Drug Control Authority of Malaysia, telah membenarkan pendaftaran bersyarat penggunaan vaksin di Malaysia. Penggunaan kecemasan kebenaran EUA telah diluluskan oleh pihak berkuasa kesihatan di Mexico, Brazil, Chile, Paraguay, China, Hong Kong, Turki, Kemboja dan Indonesia. Maklumkan kepada petugas kesihatan sekiranya anda mempunyai sejarah alahan yang teruk, sedang mendapat rawatan yang merendahkan sistem imun badan, mempunyai penyakit saraf teruk, mempunyai penyakit kronik teruk yang tidak terkawal, sedang mengandung atau merancang untuk hamil, sedang menyusukan bayi, atau telah menerima vaksin COVID-19 daripada jenama yang lain. Bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin COVID-19 CoronaVac. Bahan aktif adalah SARS-CoV-2 yang telah mati dan tidak aktif. Bahan-bahan yang tidak aktif adalah aluminium hydroxide, disodium hydrogen phosphate, monosodium dihydrogen phosphate, sodium chloride, sodium hydroxide, and water. CoronaVac tidak mengandungi alkohol dan bahan pengawet. Bagaimana vaksin COVID-19 CoronaVac diberikan? Vaksin COVID-19 CoronaVac akan diberikan secara suntikan ke dalam otot bahu. Anda akan menerima sebanyak 2 dos vaksin dalam selang masa 3 minggu atau 21 hari. Anda hendaklah menerima kedua-dua dos bagi memastikan perlindungan optima. Vaksin akan mula menunjukkan keberkesanan melalui peningkatan antibodi dalam badan selepas dos pertama diberikan. Pembentukan antibodi akan meningkat secara mendadak selepas pemberian dos kedua. Ini bermakna seseorang akan dilindungi secara optima selepas menerima kedua-dua dos untuk mengurangkan kebarangkalian kejadian penyakit COVID-19 yang teruk. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP norma baharu dalam kehidupan seharian walaupun selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Amalkan 3W. Elakkan 3S. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Pakai pelitup muka. Elak bersalaman atau bersentuhan. Lakukan disinfeksi pada permukaan yang kerap disentuh. Amalkan etika batuk dan bersin dengan betul. Segera dapatkan rawatan sekiranya bergejala. Duduk di rumah jika tiada urusan penting di luar. Elakkan berada di tempat yang sesak, tempat yang sempit dan tertutup, dan bersembang dekat-dekat. Setelah menerima suntikan vaksin COVID-19, penerima vaksin perlu berada di ruang pemerhatian yang ditetapkan sekurang-kurangnya selama 30 minit. Anda mesti memaklumkan kepada petugas kesihatan atau mendapatkan rawatan segera sekiranya anda mengalami tanda-tanda berikut, iaitu reaksi alahan selepas menerima vaksin COVID-19, kesukaran bernafas, pembengkakan muka, bibir dan tekak, denyutan jantung yang sangat cepat, ruam teruk timbul di seluruh badan, merasa pening dan lemah tubuh badan. Penerima vaksin perlu sentiasa mengamalkan norma baharu dan mengikuti langkah pencegahan penyakit COVID-19. Pakai pelitup muka. Patuhi jarak fizikal 1 meter antara satu sama lain ketika berurusan. Sentiasa sanitasi permukaan yang kerap disentuh. Kerap basuh tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Duduk di rumah jika tiada urusan penting di luar. Segera dapatkan rawatan jika bergejala. Anda perlu menyimpan kad vaksinasi yang diberi oleh anggota kesihatan. Apabila mendapat
dos pertama, anda akan diberi kad vaksinasi untuk menunjukkan bila anda perlu mendapatkan dos kedua vaksin COVID-19 CoronaVac. Vaksin ini adalah selamat dan kesan sampingan yang telah dilaporkan adalah ringan dan bersifat sementara. Kesan sampingan ringan yang kerap dilaporkan adalah seperti berikut: sakit di tempat suntikan, pembengkakan di tempat suntikan, keletihan, tiredness, sakit kepala, sakit otot, menggigil, sakit sendi, demam, hilang selera makan, sakit perut, kemerahan di tempat suntikan, loya, sakit tekak, merasa tidak sihat, cirit-birit, pembengkakan kelenjar limfa dan kesan-kesan sampingan yang mungkin akan dilaporkan daripada semasa ke semasa. Walaupun sangat jarang berlaku, ada kemungkinan vaksin COVID-19 CoronaVac boleh menyebabkan reaksi alahan yang teruk. Gejala alahan yang teruk biasanya berlaku dalam tempoh beberapa minit hingga 1 jam setelah menerima vaksin COVID-19 CoronaVac. Sekiranya anda mengalami kesan sampingan, sila dapatkan rawatan dengan segera ke klinik kesihatan atau hospital terdekat. Sila laporkan kesan sampingan selepas menerima vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera atau secara atas talian di laman sesawang www.npra.gov.my. Terdapat juga kemungkinan kesan sampingan yang lain yang belum dilaporkan. Anda boleh memilih untuk tidak menerima vaksin kerana penerimaan vaksin COVID-19 ini adalah secara sukarela. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut, sila bertanya kepada petugas kesihatan berhampiran. Anda juga boleh melayari laman sesawang yang mengandungi maklumat yang lebih tepat dan dipercayai seperti www.vaccinecovid.gov.my, npra.gov.my, www.who.int. Pilih untuk menerima vaksin COVID-19. Pengambilan vaksin adalah pilihan terbaik bagi melindungi diri dan orang lain daripada jangkitan COVID-19. Selain terus patuh kepada SOP norma baru, pastikan anda sentiasa patuhi SOP norma baru dalam kehidupan seharian walaupun selepas menerima suntikan vaksin COVID-19. Ingat, kombinasi menerima suntikan vaksin COVID-19 dan mengamalkan norma baharu adalah pilihan terbaik bagi melindungi diri dan orang lain daripada jangkitan COVID-19. #kita jaga kita. #vaksin melindungi. Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF adalah dipengerusikan oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Yang Berhormat Khairi Jamaluddin, dan jawatankuasa ini adalah di bawah Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV yang dipengerusikan bersama oleh YB Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Kesihatan, dan YB Khairi Jamaluddin, Menteri MOSTI. Bagi memastikan pengagihan vaksin dapat dibuat dengan sempurna, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI diberi mandat untuk menguruskan pelaksanaan PICK dari aspek bukan perkhidmatan kesihatan, khususnya isu-isu berkaitan logistik dan penyelarasan dengan negeri-negeri dan agensi-agensi kerajaan. Kementerian Kesihatan pula diberi mandat untuk meneliti aspek fungsi-fungsi perkhidmatan kesihatan dalam menangani penularan wabak COVID-19.
Protect Health Corporation Sdn Bhd pula adalah pelaksana penglibatan pengamal perubatan swasta. Dengan adanya PPV Mega, jadi kita boleh meningkatkan secara eksponensi ataupun secara mendadak daripada katalah 50,000 kepada 150,000 kepada 200,000. Dengan kapasiti 10,000 satu hari, kalau kita ada 5 atau 6 saja, dia akan dapat meliputi pusat pemberian vaksin yang kecil-kecil yang mana 1,000, 2,000. Kita telah kenal pasti untuk masa sekarang kita boleh meningkatkan 13 lagi pusat pemberian vaksin Mega. Tetapi along the way, bila kita nak capai dalam 300-400 ribu satu hari, sebab kita perlu melaksanakan dengan kadar cepat. Dia bukannya seperti vaksin yang sebelum ini, kita boleh take our own sweet time. Yang ini kita kena pastikan apabila kita laksanakan, mereka yang dapat dahulu, bila akhir program ini, mereka tidak dijangkiti pula dan hilang imuniti tersebut. Jadi itu yang kita perlu laksanakan cepat. Di dalam program imunisasi COVID-19 kemasaan ini, kita ATM dilantik secara langsung. Sama ada di dalam PPV Mega ini, anggota kita, pegawai ATM telah dilantik sebagai floor manager dalam menguruskan dan juga bagi mengawal proses pelaksanaan vaksin di dalam PPV Mega supaya ianya berjalan dengan lancar dan juga teratur. Dan dalam pada itu juga crowd control is very important supaya rakyat dan sesiapa yang datang untuk mendapatkan vaksin di pusat-pusat pemberian vaksin Mega ini mengikut SOP yang telah dikenakan. Semua vaksin yang diluluskan oleh kerajaan Malaysia adalah selamat dan efektif. Walaupun dalam scientific paper, kertas saintifik, mungkin dikatakan satu jenis adalah lebih berkesan daripada satu yang lain. Tetapi pada umumnya, kesemua vaksin yang berada di Malaysia, vaksin COVID ini adalah berkesan untuk mencegah keadaan yang serius. Oleh itu adalah penting supaya kita mesti faham bahawa bila kita mendapat vaksinasi, walaupun kita boleh mendapat COVID-19, tapi keadaan masa itu akanlah ringan. So kalau kita boleh faham itu, semua jenis vaksin kita pun boleh terima. Saya harap kita tidak akan membuat pemilihan nak minta satu vaksin atau vaksin yang lain. Terdapat dua kaedah di mana pengamal perubatan swasta boleh terlibat dalam PICK. Pertama, menubuhkan pusat pemberian vaksin di fasiliti masing-masing di bawah model PPV-GP, PPV-KP, PPV-HS, PPV-ACC. Di bawah model-model ini, pengamal perubatan swasta perlu mengendalikan pemberian vaksin secara penuh. Kaedah kedua adalah di mana pengamal perubatan swasta melibatkan diri di bawah pusat-pusat pemberian vaksin yang ditubuhkan oleh CITF. Contohnya di PPV AstraZeneca World Trade Center Kuala Lumpur, PPV AstraZeneca University Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia, PPV AstraZeneca di Spice Arena, PPV AstraZeneca di Persada Johor International Convention Center dan juga di PPV AZ BCCK Kuching dan IKBN Miri. Pengamal perubatan swasta juga telah terlibat di dalam penubuhan pusat pemberian vaksin di Kuala Lumpur Convention Center, di MITEC dan juga di Setia City Convention Center dan tidak lama lagi di Mines International Exhibition Center dan juga di Stadium Bukit Jalil. Pengamal perubatan swasta juga boleh terlibat dalam PPV industri di mana industri atau pemajikan bertanggungjawab secara penuh ke atas pengurusan pusat pemberian vaksin dan pengamal perubatan swasta akan terlibat dalam urusan perkhidmatan kesihatan. Melindungi yang tersayang bermula dengan anda menerusi vaksinasi. Semuanya bermula apabila anda memilih untuk vaksinasi. Jika anda tidak melindungi diri, anda tidak dapat melindungi yang lain. Lindung diri, lindung semua. 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 Kita teguh, kita menang. Kita teguh, kita menang. Kita teguh, kita menang.
Since my update to you last month, our national COVID-19 immunization program has made significant progress. Our average daily vaccination rate for June was almost 170,000, surpassing our target of 150,000. We are vaccinating people at a higher rate daily per capita than the world average. We are now consistently vaccinating 250,000 a day and will target a monthly average of 300,000 a day in July. At the end of May, only 5.9% of our population had received at least one dose. That number is now 18%. That's a 200% increase in June alone. Vaccinating the most vulnerable members of our society has been a priority for us. So far, more than 60% of our senior citizens that have registered have received at least one dose. We hope to complete vaccinating our elderly this month. We are also making headway with people with disabilities. We have opened dedicated PPVs for the disabled, including drive-through PPVs, and one specially designed for the visually impaired. We have also updated clinical guidelines for vaccinating pregnant ladies and lactating mothers, many of whom have started getting their appointments. The next 3 months will be the busiest and most crucial period of our immunization program. As I mentioned before, this is when a large part of our vaccine supply will be arriving. In July alone, we are expected to receive more than 12 million doses. To put that into context, to date we have cumulatively administered around 8 million doses since February. So this is going to be an extremely busy month for us as we ramp up capacity across the country. I have voiced out our concerns about vaccine inequity globally. This is a view shared by many developing nations and the World Health Organization. We are thankful that some countries have started to address this injustice by kindly offering contributions. We have received 1 million doses of AstraZeneca from Japan and will soon be receiving contributions from the United States and China. On behalf of the Malaysian people, terima kasih. We are also working hard to secure the delivery of the CanSino vaccine in July. Not only is this vaccine safe and effective, it is a single-dose vaccine. The CanSino vaccine will be invaluable in states with communities living in the interior and hard-to-access areas. It will also be convenient to administer to the refugee community, who will also be vaccinated under our national program. In order for us to meet the challenge of the coming months, we have increased our vaccination capacity by opening up more PPVs of all types and by deploying more healthcare workers and other volunteers. Currently, we have 1,400 PPVs operating across the country. While many focus on the so-called mega PPVs, we have PPVs in all shapes and sizes. We have mini pop-up PPVs in Orang Asli villages. We have PPVs at places of worship, schools, universities, community halls, places of work, plantation estates, and even in restaurants. We have drive-through PPVs and, of course, mobile units that we deploy to the interior and on house calls. People in rural areas have no access to the MySejahtera app, so we simply record their details during the vaccination and upload it into the system subsequently. More than 1,500 GP clinics and 120 private hospitals will also be operating as PPVs, increasing accessibility for anyone who wants to be vaccinated. We will also be expanding our vaccination program for essential economic sectors that are operating during phase 1 of the recovery plan. These workers have to physically report for duty and are therefore at risk from COVID transmission. We will be focusing on the manufacturing, transport, construction, and plantation sectors first, with a target of vaccinating at least 300,000 workers over the next few weeks. With the prevalence of the B16172 Delta variant in our country, we will continue to draw on real-world data on vaccine effectiveness against this and possibly other emerging variants. Like many other countries, we are now studying whether a third booster dose might be necessary. We need to accept that COVID-19 is most probably endemic, possibly requiring regular vaccination, much like the flu jab in certain countries. While we race to vaccinate as many people as quickly as possible, I also want to make sure that your vaccination experience is a pleasant one. We will continue to enhance the MySejahtera app's help desk feature to help you troubleshoot issues that you have with your appointment.
We will also continue to improve your on-site PPV experience by continuously upgrading our volunteers' capacity to respond and deliver a world-class experience. We need all of you to make the next few crucial months a success. When you get your appointment, go and get vaccinated. Encourage your friends and family members who have not registered to do so. Share verified information about the vaccines. Volunteer at PPVs if you can. We will make details on how to help out available. And please, continue to follow the SOPs. The next few months are everything. We need to more than ever come together and win together. Let's do this.